Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Minta maaf saya lewat sikit. Biasa saya pukul 10 saya live kan. Ini bukan luar kebiasaan. Bukan, memang luar kebiasaan. Ini bukan, saya takkan buat lepas ni pukul 11.30, tak ada. Biasa pukul 10, tapi sebab saya ada meeting tadi. So saya fikir saya macam tak nak live, tapi bila fikir kena cover juga benda ni. Sebab malam tadi saya ada another meeting. So malam ni ada meeting lagi. Meeting bukan politik lah, meeting kerja. Jadi nak tak nak saya kata saya kena live jugalah. So lewat pun lewat, tak apalah. Mana yang tak sempat tengok malam ni, tuan-tuan boleh tengok rerun atau boleh tengok balik dia punya ulangan dia di YouTube saya, juga di Twitter saya, di Facebook saya, juga di Spotify. Saya ada channel podcast di Spotify lah, insyaAllah. So terima kasih kerana terus bersama dengan saya, dan terima kasih kerana share, kerana like, kerana subscribe. Dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan terus bersama dengan saya. Siapa yang tak klik buat button subscribe lagi tu di YouTube, tolong klik button subscribe. Saya tak expect, orang kata apa, macam mana kata, saya tak expect benda yang saya tak expect sebenarnya benda yang tak akan berlaku sesuatu. Saya kena susun ayat dia dulu. Akan berlaku sesuatu yang terlalu besar dalam negara kita dalam masa yang terdekat ini. Dan kenapa dia berlaku sebagaimana gegaran ini? Adakah dia akan berlaku lagi gegaran sebegini? Jawapan mudah saya ialah dia akan ulang balik. Tetapi persoalan ini kenapa? Kenapa sebenarnya cerita SD ni apa semua dikeluarkan, dan apa motif di sebalik? Saya dah cakap itu, saya dah buat video. Tadi pun dah keluar video pendek saya tentang benda itu. Saya elaborate lagi. Okay, so malam ni kita akan cerita 120 SD tu rupanya palsu atau benar? Apakah agenda sebenar tim Tun M menyebarkan dakwah kerajaan tumbang ni? PN dakwa surat ke istana palsu. Sultan Johor maklumkan tiada siapa boleh menghadap beliau sehingga 31 Januari tu, maksud dia apa? Ada yang kata, so Anwar tak boleh menghadap Sultan lah. Kedah di bawah Sanusi semakin teruk. Okay, kita akan cerita perkara-perkara tersebut malam ini. Saya harap tuan-tuan terus share. Tapi sebelum itu, saya tertarik nak bercerita tentang Negeri Walaon, tuan-tuan. Okey, Negeri Walaon. 9 wanita dicekup terlibat aktiviti persundalan di Terengganu. Polis Terengganu menahan 9 wanita melibatkan 2 warga tempatan dan 7 warga asing dalam aktiviti persundalan pada tahun lepas. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata tangkapan itu dilakukan menerusi 3 operasi yang dijalankan. Pada bulan Mei 2023, polis telah merekodkan 2 kes yang melibatkan 2 wanita tempatan yang masing-masing melakukan kegiatan itu secara persendirian atau freelance di Kuala Terengganu. 7 lagi yang ditahan melibatkan sindiket warga asing membabitkan 2 warga Indonesia, seorang warga Laos dan 4 warga Thailand di 3 buah hotel bajet pada 28 Disember lepas, katanya. Menurutnya, kesemua di Kuala Terengganu. Menurutnya, kesemua warga asing yang ditahan mempunyai permit perjalanan yang sah. Bagaimanapun, 3 daripada mereka diberi tinggal lebih masa daripada had yang dibenarkan. Mazli berkata hasil risikan pihaknya mendapati kegiatan tidak memoral itu turut dikesan di daerah Kemaman dan Dungun. Kemaman dan Dungun. Kenapa Kemaman dan Dungun? Sekejap lagi saya cerita. Selain dipercayai dimula masuk kawasan peranginan di Terengganu. Oleh itu, boleh berkata pihaknya telah menubuhkan pasukan khas bertujuan mengekang kegiatan tersebut daripada menular di negeri tersebut. Dalam perkembangan bersingan, Mazli berkata pihaknya kisah pelacuran di Terengganu ni, tuan-tuan. Okay, melibatkan warga asing. Kenapa cerita Dungun dengan Kemaman tu? Kenapa cerita Dungun dan Kemaman? Satu benda yang kita kena tahu, di Kemaman dan saya rasa di Dungun Paka adalah kawasan oil and gas. Di situ ramai anak tempatan dan juga orang luar yang bekerja sebagai dia bekerja di oil and gas lah. Antaranya Petronas. Saya rasa Petronas lah yang saya prevalent kat situ. Mungkin juga company-company lain yang bukan Petronas dan sebagainya. So oil and gas ni ada duit. Especially yang balik-balik offshore tu kan, tuan-tuan. Tak pergi jauh lah. Tak payahlah nak pergi. Yalah, nak pergi mana kan? Takkan nak pergi KL. Kuantan tu saya tak pasti ada ke tidak kan. So apa salahnya supply lah kepada mereka. Itu yang pertama.
Yang saya tak tuduh orang Petronas buat macam tu. Bukan semua orang Petronas buat macam tu kan. Saya kata kalau ini target market, kita cerita target market. Yang kedua of course pelancong. Tetapi isu dia pelancong kat Terengganu ni dia orang pelancong ni kurang minat nak pergi Terengganu, especially pelancong-pelancong luar. Kalau mereka nak pergi pun dia akan pergi dekat at least daerah seperti Cerating. Itu Pahang lah. Di bawah Pahang kan. Jadi dia lebih minat ke arah itu. So saya rasa lah ini pendapat saya. Target market dia adalah kepada geng-geng so-called Petronas ni, orang luar ni. Orang-orang oil and gas ni. Dan saya tahu satu kes, satu cerita yang seorang mamat ni kerja oil and gas. Saya tak sebut lah dia Petronas, tapi oil and gas lah. Dan memang kerja dia melanggan je. Yang duduk kat Terengganu. Yang duduk kat Terengganu, kalau dia tak melanggan kat dalam Terengganu. Tapi bila dia keluar daripada Terengganu, kerja dia melanggan. Kerja dia melanggan. Sampai dia kantoi sebab dia kena penyakit kelamin. Kantoi kena penyakit kelamin, tuan-tuan. Jangan tak tahu. Jangan tak tahu. Kita tahu cerita. Tetapi bukan kes dia lah. Kita nak cerita secara keseluruhannya bagaimana negeri yang dikatakan sebagai negeri Islam ni, di bawah Islam ni, tuan-tuan, tak ada judi tak ada. Tiba-tiba ada pelacuran. Kan? Tiba-tiba ada pelacuran. Tapi berjaya dibentas yang tu yang berjaya ditangkap, yang tak berjaya ditangkap macam mana? Kan? Dia macam ni, tuan-tuan. Dia kata negeri lain pun ada pelacuran. Kita tak pernah claim kita negeri Islam, tuan-tuan. Kita tak pernah claim kitalah yang terpaling Islam. Kitalah yang terpaling warak. Kitalah negeri yang terpaling alim di bawah lindungan Kaabah. Tak pernah. Kan? Tak pernah. Yang mamat yang saya cerita tu, yang saya kata orang kata dapat penyakit kelamin tu pun orang PAS. Dia negeri PAS, dia orang PAS. Saya tahu dia ahli PAS. Kan? Atau at least ahli keluarga dia ahli PAS. Kan? Jadi dia macam ni lah ujungnya. Janganlah kita jadi yang terpaling. Tak payah kita jadi terpaling. Ini masalah sosial. Ini masalah yang meruncing bukan setakat di negeri Terengganu, di mana-mana negeri di Malaysia. Kita mengakui dan kita perlu benteras benda ini. So kalau tuan-tuan ada maklumat, tuan-tuan ada apa orang kata, ada sumber, ada pengetahuan, tolong sampaikan kepada pihak berwajib. Kadang-kadang pihak berwajib ni pun satu hal juga. Kadang-kadang ada di antara mereka yang sudah makan suapan daripada apa orang kata, yalah, kartel-kartel ini. Jadi mereka pun kita nak kena pastikan supaya tidak berlaku. Kalau gagal di tempat tersebut, contoh, tuan-tuan mengadu dekat balai polis A, balai polis B, tak jadi. Tuan-tuan terus pergi ke contohnya dekat mengadu dekat online ataupun pergi ke SPRM atau pergi ke, bukan SPRM, pergi ke Bukit Aman. Kalau siapa yang dekat dengan Bukit Aman lah. Paling-paling kurang cari tempat lain untuk tuan-tuan membuat aduan. Bukan mengadu macam mana, tuan-tuan bagi maklumat kepada polis untuk mereka bertindak. Itu yang penting. Baik. Cerita di Pulau Pinang pula, akan ada satu keadaan di mana Pulau Pinang akan menghadapi masalah bekalan air kerana ada isu tentang pipe lah beberapa hari. So dalam mesyuarat tersebut, ada satu mesyuarat, Lim Guan Eng datang. Dia bukan Ketua Menteri Pulau Pinang lagi, so dia datang. So dalam pada dia datang itu, dia pun tanyalah soalan dan sebagainya. So ada satu kenyataan itu dianggap macam mengherdik. Okay, kita baca. Hanya terus terang, Lim ulas insiden herdik bos PBAPP. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng tidak memandang serius insiden di mana dia dirakam kamera mengherdik ketua syarikat air negeri itu. Katanya, Kuang Wah Deli melaporkan Lim sebagai berkata dia hanya berterus terang dan menyampaikan pendapat orang ramai kepada CEO Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, K. Pasmanathan. Dia berkata maklumat tertutup itu dipercaya antara PBAPP dan Pengubal Undang-Undang Negeri dan agensi terlibat berlangsung 3 Januari. Lim bagaimanapun enggan mengulas lanjut termasuk ketika ditanya apakah dia berasa kecewa dengan individu yang menyiarkan video berkenaan. Pulau Pinang dijangka mengalami gangguan bekalan air selama 4 hari bermula 10 hari bulan sehingga 14 hari bulan Januari ini berikutan penutupan sementara saluran pipe sebesar 1,350 ml di Sungai Perai yang pecah. Gangguan itu dijangka akan menjejaskan kira-kira 80% penduduk negeri. Dalam video yang tulas semalam, Lim menegur Pasmanathan kerana meletakkan tanggungjawab menyimpan bekalan air kepada orang ramai. Jangan kata itu tanggungjawab rakyat untuk simpan air. Itu adalah tanggungjawab kerajaan untuk memberi air, katanya. FMT meminta individu yang menghadiri mesyuarat itu berkata Lim menyuarakan kemarahan sebagai respon terhadap Pasmanathan yang menyatakan adalah menjadi tanggungjawab orang ramai menyimpan bekalan air sekurang-kurangnya kegunaan selama 2 hari. Lim kata kebanyakan rumah penduduk negeri itu tidak mempunyai ruang cukup untuk menyimpan air sebanyak itu. Justru dia berkata kerajaan negeri dan PBAPP perlu mengeluarkan peruntukan lebih besar
untuk menyediakan lebih banyak tangki air dan tangki simpanan. Semalam PBAPP mengarahkan 99 tangki air untuk menghantar air ke negeri tersebut. Tak ada isu pun tuan-tuan. Ini pertama, dia adalah meeting tertutup di antara Lim Guan Eng dengan Pembekalan Air Pulau Pinang CEO. Yang Lim Guan Eng marah ni adalah, dan dia sebagai seorang wakil rakyat, dia marah bila Pembekalan Air tu kata tugas rakyat untuk simpan air. Dia orang kena bertanggungjawab untuk simpan air. Ya, betul. Kita jangan kata rakyat jangan simpan air. Tetapi bagaimana pula tempat-tempat yang mungkin mereka tak mampu untuk, atau tak ada kesempatan, tak ada ruang untuk mereka nak simpan air. Tak tahulah keadaan macam mana, orang Penang tahu. So, apa Lim Guan Eng kata dan cadangkan adalah supaya bajet lebih besar diperuntukkan untuk memastikan simpanan-simpanan air, kan, mana-mana tank-tank simpanan air itu cukup. At least untuk kawasan yang boleh dibekalkan kepada rakyat selama 4 hari. Ini kerana kalau kita cerita 80% penduduk, itu kita cerita penduduk. Bagaimana pula dengan industri? Bagaimana pula dengan industri? So, perkara-perkara tersebut yang perlu diperhati dan perlu dilihat oleh kerajaan negeri. Dan bagi saya, tindakan Lim itu, kalaupun dia nak naik suara dan sebagainya, itu adalah justified. Dia bercakap bagi pihak rakyat. So, apa isu dia? So, tak ada. Orang tak main pun isu ni. So, okey je. Sebenarnya, kalau dia main isu tu, baguslah Lim Guan Eng bercakap bagi pihak rakyat. Fine lah. Apa masalah dia? Alright. Habis kat situ, cerita amanah. Mahfuz, Dr. Hatta dilantik naib Presiden Amanah, Faiz Fazil Setiausaha Agong. Senarai penuh jawatankuasa pimpinan Amanah menyaksikan Mahfuz dan Dr. Hatta Ramli dilantik sebagai naib Presiden parti itu, manakala Faiz Fazil sebagai Setiausaha Agong. Senarai penuh diumumkan melalui mesyuarat pertama hari ini setelah konvensyen diadakan bulan lepas. Menjadi tuntutan politik sebagai mencabar, Amanah, satu komponen kerajaan Madani, meningkatkan komitmen bekerja dengan lebih jitu bagi sesi 23-26. Kesungguhan itu bagi memastikan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kekal utuh dan stabil. Pelantikan jawatankuasa ialah Timbalan Setiausaha Agong Nur Hayati Bidin, penolong Setiausaha Muhammad Fairuz Saleh, Rizwan Abu Bakar, Setiausaha Organisasi Abang Muhammad Kerdi, Abang Mas Agus, ni orang Sarawak ni. Bendahari Agong Izham Hashim, pengarah komunikasi Khalid Samad, pengarah strategi Ahmad Sabki Yusof. Kemudian 3 naib presiden ialah Dr. Zul, Dr. Siti Mariah dan juga Adli Zahari. Sementara itu Faiz memaklumkan bekas ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad dilantik semula sebagai pengarah komunikasi, manakala ahli Parlimen Pulai Syaizan Kayat dilantik sebagai pengarah pembangunan sumber manusia. Bekas ahli Parlimen Tampin Hassan Bahrom dan juga Ulu Langat Muhammad Sani masing-masing dilantik sebagai pengarah syariah dan pengarah pilihan raya. Bagi Faiz, beliau mengangkat suara akar umbi. So, saya tak pastilah daripada segi nama tersebut, kita tak nampak muka-muka baru yang mewarnai kepimpinan Amanah. Namun begitu, bagi saya itu bukan satu benda yang pelik lah. Cara kepimpinan Amanah dipilih dia berbeza daripada Parti Keadilan. Dia dipilih oleh Majlis Syura dia, yang dilantik oleh perwakilan. Dan perwakilan pula dihantar oleh bahagian masing-masing. Bagi Parti Keadilan kita berbeza. Kita presiden, timbalan presiden, naib presiden dilantik oleh ahli parti. Maksudnya semua ahli parti di seluruh Malaysia boleh mengundi siapa presiden dan timbalan presiden. Termasuk juga ketua bagi bahagian ataupun kita bagi cabang juga adalah berdasarkan pemilihan kalau ada pertandingan. So benda macam tu yang kita pastikan akan berlaku. Baik. Okey. Suara okey ke? Okey. Check 1 2. Alright. So habis kat situ sesaja kita nak sentuh soal tersebut. Okey. Saya nak bawa cerita Kedah ni tuan-tuan. Cerita Kedah ni tak ramai dah mula menumpukan kepada Kedah. Tak ramai yang menumpukan kepada Kedah sekarang ini sebab cerita pilihan raya dah habis. Biarlah Kedah tu kan. So tapi hari ni saya nak bercakap isu Kedah sebelum saya bawa kepada isu SD tersebut. Ada yang masih tanya pada saya, ada ke lagi SD tu Is? Sebelum saya buat isu SD tu, saya bawa isu Kedah dahulu. Now, apa yang berlaku di Kedah baru-baru ini? Ada 2 orang CEO yang ditahan oleh SPRM dan didakwa kerana terlibat dalam rasuah. Now, secara tidak langsung, kita dapati tiba-tiba ada kes rasuah melibatkan CEO, melibatkan orang PAS, melibatkan kerajaan Sanusi.
Dalam keadaan sebelum ini, kita tak pernah dengar ni. Sanusi ni dulu adalah setiausaha politik arwah bekas Menteri Besar sebelum ini, Ustaz Azizan. Kita kena faham, zaman Ustaz Azizan kita tak pernah dengar pun di mana PAS terlibat dengan perkara sebegini. Saya tak menuduh Sanusi itu rasuah, bukan. Tetapi kenapa tiba-tiba prevalent macam ni? Kita cerita hari itu REE. Kita cerita juga tentang litar lumba. Kita cerita juga tentang tabatan ataupun tambakan di Langkawi. Tentang langkah suka projek 40 bilion katanya. So, apa jadi dengan perkara-perkara tersebut? Baik. Saya bawakan dua CEO yang ditahan. Yang pertama CEO yang ditahan adalah ini. Bekas CEO MBI Kedah didakwa minta rasuah 4 juta untuk perlombongan REE. Nah, kita kena ingat MBI ini adalah di bawah siapa tuan-tuan? MBI, maksud MBI adalah Menteri Besar Incorporated. Syarikat di perbadanan, syarikat di bawah Menteri Besar. Didakwa CEO dia, sekarang jadi bekas lah kan? CEO dia didakwa minta rasuah 4 juta ringgit untuk perlombongan REE. Kemudian beberapa hari lepas, KFA, Kedah Football Association, kan sebenarnya dah ditukar dah, sahkan CEO ditahan dan sedang tunggu maklumat. Rupanya betul. CEO yang didahkan itu adalah Zulkifli Cik Harun ditahan reman bagi membantu siasatan kes rasuah bernilai 6 juta ringgit. So tuan-tuan, kita kena ingat Zulkifli Cik Harun dan juga siapa ini? Muhammad Sobri Osman. Siapa mereka berdua? Zulkifli Cik Harun, Muhammad Sobri Osman adalah bekas calon Padang Serai P17 bagi PAS dan Haji Zulkifli adalah bekas calon PAS Kota Darul Aman pada tahun 2018. Ni dua-dua bekas calon 2018. Now, Sanusi dia kata, ni orang miskin. Saya tahu mereka personally. Kenapa ditahan sedemikian? Kenapa ditahan sedemikian? Dia bukan cerita orang miskin, orang kaya, tuan-tuan. Dia cerita dia adakah dia rasuah. Dia kata macam ni. Bila wartawan tanya, saya tengok video tadi. Dia kata, yalah, dia KFA. KFA ni persatuan. Ada orang derma duit. So, bila dia derma duit masuk dalam KFA, so apa isu dia? Dia sama juga. Bila, orang kata, bersatu terima dana 200 juta daripada anak syarikat Bohari Equity. Bila dia terima 200 juta daripada Bohari Equity, SPRM menganggap itu sebagai elemen rasuah. Now, isu dia, adakah salah Persatuan Bola Sepak terima derma daripada mana-mana syarikat? Jawapannya tidak salah. Tetapi, adakah derma itu, 6 juta itu, berkaitan dengan sesuatu projek yang ditawarkan? So, dalam hal ini, menurut SPRM, dia berkaitan dengan litar lumba. Kerana company itu dapat projek pembinaan litar lumba, maka company itu mendermakan 6 juta masuk ke dalam KFA. Itu yang pertama. Now, tidak boleh ke sebuah syarikat yang terima projek? Bukan isu boleh ke tak boleh. Persoalan dia, had he not, kalau katalah dia tidak mendapat projek tersebut, adakah dia akan memberikan 6 juta tersebut? Itu yang pertama. Kalau tidak, maksudnya kalau tak ada projek pun dia bagi, itu tak ada masalah. Yang kedua, 6 juta itu akhirnya dibelanja ke mana? Dia masuk, dia macam ni, dia akan jadi helah. Sebab itu, tugas itu adalah tugas SPRM dan juga pendakwa raya untuk membuktikan. Janganlah pergi langkau. Kalaupun dia masuk dalam KFA, bukan satu kesalahan, kita faham. Tetapi soalan kita seterusnya, lepas dia masuk KFA itu, duit itu pergi ke mana? 4 tahun lalu, 6 juta masuk. 2 hari lepas, Kedah Darul Aman mengatakan bahawa mereka tidak mampu bayar gaji pemain mereka. Jutaan ringgit tak mampu bayar gaji. Kita timbal, tuan-tuan. Oh, itu 4 tahun dulu, Is. Baik, kita cerita 4 tahun dulu, cerita 4 tahun dulu lah. Baik. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu dalam keadaan itu, dalam situasi itu, SPRM melihat kepada money trail. Dia bukan isu duit tu masuk ke mana. Kesalahan dia bukan meletakkan duit itu ke dalam KFA. Kesalahan dia adalah adakah dengan menerima projek tersebut, dia memasukkan duit itu ke dalam KFA, itu soalan pertama.
Dan kalau setelah duit itu masuk ke dalam KFA, Kedah Football Association, ke mana aliran duit itu keluar? Kerana itu boleh dijadikan oleh alasan perasuah-perasuah untuk mereka nak cuci duit. Persatuan, NGO, pertubuhan, yayasan ini banyak digunakan untuk mencuci duit, tuan-tuan. Kita semua tahu, this is an open secret. Sebab itu kita ada AMLA, Anti-Money Laundering Act. Di mana pertubuhan-pertubuhan yang haram, kegiatan haram. Sama ada mereka pertubuhan gelap, kongsi gelap, sama ada mereka berjudi dan sebagainya yang apa orang kata yang ialah behind the scene semua ni, gangsterism dan juga duit-duit rasuah, cara cuci dia masuk dalam persatuan-persatuan antara lain. Lepas itu persatuan tu kononnya buat aktiviti, tetapi persatuan itu bayar gaji CEO dia terlalu mahal. Lepas tu lantik kontraktor ini terlalu mahal, contohnya. So itu semua nanti biar SPRM dan juga biarlah apa orang kata pendakwa raya buktikan. Mereka takkan dakwa kalau sekiranya mereka tidak ada bukti untuk mendakwa perkara sedemikian. Dan tugas peguam bela adalah meragukan pembuktian tersebut. Itu saja. Kan tugasnya adalah meragukan. But point saya di sini, kita cerita Terengganu tadi kan. Ni kita cerita Kedah pula kan tuan-tuan. Ni yang dok bercerita, dok sembang. Saya faham. Ada di kalangan ahli PAS yang beranggapan bahawa pemimpin mereka ni pemimpin yang suci. Mereka takkanlah mereka ni nak songlap. Mereka takkan songlap sebab mereka beriman, tuan-tuan. Beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita satu perkara. Kita semua ni manusia. Kita semua ni insan. Kita semua ni ada kelemahan kita masing-masing. Bukan saya nak kata mereka berdua tu rasuah. Bukan. Kita semua. Termasuk saya. Kita ni semua termasuk saya. Jangan anggap hanya kerana dia menyertai parti PAS, therefore dia terus jadi orang baik. Tak. Hanya kerana dia bergelar ustaz, therefore dia terus jadi orang baik. Tuan-tuan, yang kena dakwa masuk 19 bulan dalam jail, meraba lelaki di dalam hotel, ustaz PAS. Beberapa bulan yang lepas, ustaz PAS, tuan-tuan. Ustaz budak yang berceramah tu, yang selalu ceramah tu, yang duk maki-maki tu, itu ustaz PAS. Bukan setakat dia ustaz, masuk dalam PAS, ahli PAS lagi. Pun kena dakwa ambang seksual kepada lelaki di hotel. Di mana hotel tu? Di Kota Baru, Kelantan. Bukan di Kuala Lumpur. Kota Baru, Kelantan. Ustaz PAS, tuan-tuan. Poin saya macam ni, bukan semua orang PAS tu jahat. Ya, kena faham macam tu. Jangan general. Tetapi dalam masa yang sama, tak adalah masuk PAS, automatically tak berdosa dah. Tak akan terjaga daripada dosa. Jadi ustazah confirm tak berdosa. Tak ada. Istilah tu tak ada. Maksum itu hanya ada pada Nabi SAW. Maksum ni itu dia kata terpelihara. Dia buat salah, Tuhan akan tegur direct. Kita manusia ni tak ada orang tegur direct. Kita akan ada salah dan dosa dan silap kita. Kita kena faham tu. Saya pun ada salah, dosa dan silap saya. Yang Tuhan tutup. Tuan-tuan punya salah, dosa dan silap tuan-tuan pun Tuhan tutup. Kalau Tuhan buka di akhirat nanti, dia akan buka. Tuan-tuan boleh guna fake account lah. Nak kutuk saya, maki saya. Boleh. Tapi di dunia ni Tuhan tutup nama tuan-tuan. Di dunia ni Tuhan tutup. Dan tuan-tuan akan lupa tuan-tuan pernah maki saya. Tetapi di akhirat nanti, Tuhan akan buka dan Tuhan akan portray dan segala-galanya. Dan tuan-tuan, masa itu pada hari pembalasan di mana tak ada terlindung. Pada masa itu baru kita nampak, oh, dia ni rupanya yang maki aku selalu dalam TikTok tu. Duk kutuk macam-macam, duk kutuk ciptaan Tuhan. Dia duk menjerit-jerit, Iswandi, di mana kamu? Tolonglah. Timbangan aku ni tak lepas lagi, tak minta maaf dengan kau. Siapa engkau nak menentukan minta maaf? Bukan aku, itu Tuhan yang cakap. Itu Nabi cakap. Kan? Betul tak? Itu Nabi yang cakap. Nak salahkan saya. Kenapa Nabi cakap macam tu? Kita buat salah kat orang, kita kena minta maaf dengan orang tu. Tak cukup minta ampun dengan Tuhan. Sebab tu saya kata, tengok pengikut akhlak, pengikut PAS ni tuan-tuan. Tengok akhlak mereka. Kita tengok akhlak dan cara mereka menulis pun kita tahu. Kalau dia kata macam ni, engkau pun sama. Exactly my point. Dia tak nak tengok pada diri dia. Dia tengok pada orang lain. Semua orang lain salah. Dia je yang betul. Dia tuan-tuan, tengok pada diri dulu tu masing-masing. Saya memang tengok pada diri saya. Saya tak kata saya betul semua. Saya tahu ada silap saya. Saya tahu ada salah saya. Saya tahu saya adalah manusia yang memahami bahawa ada kesalahan saya.
Tetapi pernah saya maki tuan-tuan? Tak pernah. Tapi tuan-tuan maki saya ada. Yang walaon. Yang hashtag Pasik, tuan-tuan. Hashtag Pasik. Tadi ada yang tanya dekat TikTok, macam mana nak bagi gift ke Abang Is kan? Tak boleh bagi gift. TikTok saya memang tak boleh bagi gift. So saya kata, pada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, kenalan saya, doakan cukup. Doakan saya cukup. Pada walaon-walaon, pada geng-geng pengkhianat-pengkhianat, maki saya. So dengan cara memaki saya dapat pahala. Tuan-tuan dapat dosa. Pada sahabat-sahabat yang mendoakan, apa yang tuan-tuan dapat pun pahala. Kan? Tidak ada doa yang paling besar, antaranya adalah doa di mana kita mendoakan sahabat lain dalam keadaan dia tak tahu kita mendoakan tentang dia. Maka yang mendoa tu dapat pahala, yang didoa tu pun dapat pahala. Jadi saya doakan pukul 12.10 malam ni, tuan-tuan, puan-puan ataupun yang selepas ini mendengar, saya doakan kesejahteraan dan kebaikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nak cerita panjang tuan-tuan, bahawa join PAS tidak menjadikan kita suci. Saya tak kata salah join PAS. Tak, democratically join lah, tak ada masalah. Kan? Tapi tak menjadikan kita ni orang yang suci. Kan? So apa jadi pada Litar Lumba Kedah yang dok 6 tahun tunggu Litar Lumba Kedah tak siap-siap. Peminat sukan pemotoran kecewa apabila projek Litar Lumba di Ambangan Heights, Bandar Ambang Jaya yang dibina pada 2018 didakwa terbengkalai. Terbengkalai tuan-tuan. Kita tanya juga projek Langkah Suka tu bagaimana? Kita tanya juga yang projek-projek lain yang dijanjikan tu bagaimana? Inflasi di Kedah ni antara yang tertinggi sekarang ini. Dan inflasi di Kedah antara yang tertinggi. Baik. Kita pergi terus dengan berita kita tentang 18 SD, 120 SD. Okey. Ni saya baca Mahfuz punya kenyataan dari tuan-tuan Right. PN tak dapat terima hakikat, terus beri harapan palsu, Mahfuz. Kabar angin yang ditiupkan oleh pemimpin dan penyokong PN yang mendakwa bakal berlaku perubahan kerajaan persekutuan terus membuktikan gabungan itu tidak dapat menerima hakikat, kata Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar. Malah tegasnya sikap PN itu umpama melukut di tepi gantang dengan memberi harapan palsu kepada penyokong mereka sekaligus merugikan negara dan rakyat. Mereka tak boleh terima hakikat bahawa mereka sudah gagal bentuk kerajaan setelah PRU ke-15. Tetapi mereka beri harapan yang sangat tinggi kepada penyokong dan ahli-ahli parlimen mereka. Jadi bulan demi bulan mereka terus beri harapan, sedangkan yang sebenarnya memperkecilkan titah duli yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong yang sudah buat keputusan muktamad yang berlindung di sebalik kononnya digerakkan, wujud gerakan dipanggil Langkah Dubai. Tuan-tuan, mereka memang tak boleh nak terima hakikat, tak boleh nak terima kenyataan, tak boleh nak terima. Dia macam ni, dia orang tak boleh terima hakikat. Okey. Pertama sekali, PAS tak boleh terima hakikat amanah dah jadi kerajaan. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Dulu, geng-geng amanah ni adalah geng-geng yang terbuang daripada PAS. Mereka ni dipanggil Anwar Rinas, Jebon. Mereka ni orang dikatakan terlalu pro kepada Anwar sehingga melupakan Haji Hadi. Pada masa itu, sebelum meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz ni adalah mereka yang rapat dengan Anwar Ibrahim dan menjadi perekat ataupun kohesif di antara Parti Keadilan dan juga PAS. Setelah meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz, hujung 2015, beliau meninggal awal 2015, PAS berpecah. Dan golongan-golongan seperti Arwah Salahuddin, Mahfuz tadi, Dr. Hatta, Ustaz Ahmad Awang, Mat Sabu, Adli dan sebagainya, dan pimpinan-pimpinan PAS yang sebelum ini di dalam PAS telah dihalau keluar, telah dipecat, telah dikeluarkan sehingga tertubuhnya amanah. Dan mereka kata, kita boleh berjaya tanpa PKR, tanpa DAP, kita boleh berjaya. Apa yang berlaku bila amanah tertubuh, dia ingat habislah politik karier diorang ni. Sebaliknya tuan-tuan, bukan setakat habis, boleh menang PRU 18. Itu yang diorang jaki. Itu yang PAS jaki tu. So, bila ada peluang menubuh kerajaan pada tahun 2020 bersama dengan UMNO dan Bersatu yang pengkhianat pada waktu itu, PAS tidak teragak-agak mengambil peluang, dengan bangganya dia pun jadi kerajaan. Dan saya gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man masa tu. Jadi Menteri Alam Sekitar kan? Okey, tak apa. Setelah tumbang kerajaan,
masuk pilihan raya, boleh lagi sekali lagi amanah jadi kerajaan. Boleh sekali lagi amanah pegang jawatan menteri tanpa perlu pengkhianatan. Sebagaimana yang PAS lakukan, yang terpaksa mengkhianat. Yang mengkhianat demi nak mendapat dan memegang jawatan tersebut. Dia bukan jadi satu kebanggaan, dia orang jadi kerajaan 33 bulan tu. Jadi kerajaan 33 bulan tu pun apa yang dia orang buat? Hudud pun tak boleh nak laksana. Bukan hudud lah, RU 355 pun dia orang tak boleh nak amend atas alasan COVID. Tetapi wang bilion jalan, tak ada isu. Dan 2 hari lepas ke semalam, apa yang berlaku tuan-tuan? Kita cerita macam ni. Dia kata langkah Dubai. Jumpa agung. Saya kata tak ada langkah Dubai tu. Langkah Dubai, jumpa agung, bla 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 bla. Duit masuk, cerita sebagainya. Alright. Rupanya tak ada langkah Dubai. Dia orang kata bukan langkah Dubai. Dia orang nak serahkan SD 120 orang tanda tangan ni kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab kita nak kena tukar kerajaan anytime. Baik. Akhirnya Sultan Ibrahim bakal Yang di-Pertuan Agong yang akan naik bertitah. Sultan Ibrahim tidak terima mengadap sehingga 31 Januari. Sultan Johor Sultan Ibrahim tidak akan terima menghadap mulai hari ini sehingga baginda mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari depan. Bagi mereka, ini melainkan majlis yang besar yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor. Bermula sekarang sehingga saya mengangkat sumpah, saya tidak akan menerima apa-apa permohonan untuk menghadap. Dalam tempoh berkenaan, saya ingin meluangkan masa kualiti bersama dengan keluarga saya. Okey, alright. Sebelum menjalankan amanah dan tanggungjawab yang besar. Now, apa signifikasi dari Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor ni bercerita tentang menghadap baginda? Signifikasinya begini. Malam ni saya cerita. Yang ni tak ramai orang cover, saya cerita malam ni. Signifikasinya begini. Yang di-Pertuan Agong sekarang, Sultan Pahang, ada 2 minggu lagi. Ada 2 minggu lagi untuk jadi Yang di-Pertuan Agong. Lebih kurang lah. 2-3 minggu lagi lah. Dan bila jadi 2-3 minggu ni, baginda tu sebenarnya dah packing dah. Yalah, dah kira nak handover je. So, baginda tak, bagi saya dia just perkara-perkara mungkin lah. Perkara-perkara yang penting saja. Ada orang kata, Anwar tak boleh jumpa dengan Agong. Tuan-tuan, yang bercakap tu Sultan Ibrahim, bukan Agong. Anwar tetap jumpa Agong setiap minggu sebab dia Perdana Menteri. Memang kena jumpa Yang di-Pertuan Agong menghadap setiap minggu. Yang hal-hal official macam tu, memang Yang di-Pertuan Agong tetap menjalankan tanggungjawab mungkin. Tapi yang mungkin kecil-kecil, Yang di-Pertuan Agong ni ada 2-3 minggu lagi. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bukan nak jumpa Yang di-Pertuan Agong. Bukan nak jumpa Sultan Pahang. Mereka nak jumpa Sultan Ibrahim. Kenapa? Kalau SD ini jadi, dia nak serahkan SD ini kepada Sultan Ibrahim, kerana lepas ini 5 tahun akan datang, Sultan Ibrahim yang akan jadi Agong. So, apa-apa penyelesaian kepada masalah pertukaran kerajaan akan melalui Sultan Ibrahim. Kalau pergi kepada Sultan Pahang, baginda tengok, baginda akan kata, saya tak boleh jadi, saya tak jadi Agong lagi, benda ni mungkin berlalutan 2-3 bulan. Takkan dia nak hand over pula kerja itu kepada Sultan Ibrahim? Kalau nak, kena hand over kepada Sultan Ibrahim lah. Dia tak cakap. Ini konon-kononnya. Macam tu lah. Ini naratif yang kita boleh bayangkan lah. Yang kita boleh bayangkan ialah baginda pun dah bukan bersara. Dah nak step down sebagai Agong. So sebab itu kenapa orang pelik. Kenapa Sultan Ibrahim yang bertitah? Bukan dia Agong. Sebab dia bakal jadi Agong. Nak serah SD tak boleh pada Agong sekarang. Nak serah SD kena pada Agong yang akan datang yang baru. Sebelum Yang di-Pertuan Agong yang baru tu naik, baginda sudah bertitah. Close door. Jangan jumpa saya atas urusan-urusan yang tidak sepatutnya, melainkan jumpa Menteri Besar 2 minggu ni. So lepas tu bolehlah dia jumpa Is. Tuan-tuan tak faham signal. Betul. Lepas tu memang boleh jumpa. Tapi adakah bermakna dia akan setuju? Itu yang pertama. Now, tuan-tuan, di belakang Yang di-Pertuan Agong kita ni antaranya adalah peguam negara. Dia ada peguam-peguam baginda mereka sendiri yang akan memberi hikmat nasihat. Yang pertama dulu, syaratan dahulu, berkemungkinan kita tak ada presiden. Masa tu kita tak ada orang kata duluan terhadap kes tersebut. Jadi baginda pun mungkin, dan bukan baginda je, legal team dia pun tak ada. Tetapi the second one ini, yang pembentukan kerajaan YDPA ni, kita nampak bahawa ada
baginda dah nampak dah bagaimana cara melakukan perkara tersebut. Now, bila datang yang sekali lagi ni, kita kena ingat satu perkara. Ada akta anti lompat parti. Tuan-tuan, kalau dia datang dengan SD, katakan. Okay, ini simulation dahulu. Dia datang dengan SD. Dia kata SD ni 20 orang ni, 120 orang ni menyatakan sokongan kepada si Fulan bin si Fulan menjadi Perdana Menteri. Maksudnya mereka hilang sokongan kepada Perdana Menteri yang ada sekarang. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh, ini yang saya boleh agak lah, yang boleh dilakukan, bukan perlu, yang boleh dilakukan oleh Di-Pertuan Agong yang baru nanti, ialah baginda boleh berkata, untuk merealisasikan SD ini, kamu kena melakukannya di dalam Dewan Parlimen dengan mengadakan undi percaya atau undi tidak percaya. Baik. Now, baik. So macam mana di dalam parlimen, kenapa mereka tak nak masuk parlimen je? Kan senang masuk parlimen, buatlah undi tak percaya. Undi tidak percaya dibawa oleh kebanyakannya oleh pembangkang. Usul dibawa pembangkang ni dia akan jadi private bill, dia akan duduk bawah sekali. Dan most of the time tak akan dilayan oleh speaker. Sebab ada yang tanya saya, boleh tak speaker layan usul tidak percaya daripada pembangkang? Jawapan saya boleh. Dia bukan tak terima, dia terima. Tapi dia letak bawah sekali. Usul kerajaan akan pergi dahulu. Okay. Yang the quickest way adalah usul itu dibawa oleh ahli parlimen kerajaan. Sebagaimana yang berlaku di Perak, sebagaimana yang berlaku di Sarawak bersama dengan Mendiang Kalong Ningkan. Mendiang Kalong Ningkan, usul tidak percaya itu datang daripada ahli parlimen kerajaan. Sebagaimana juga berlaku di Perak, usul percaya, undi percaya itu datang daripada wakil UMNO di Dun Perak. Last term, ingat tak yang Peja jatuh tu? Daripada kerajaan. So, bila datang itu, soalan dia siapa nak bawa usul undi percaya atau tak percaya ni? Daripada pihak kerajaan. Itu persoalan dia. Siapa nak bawa? Katakanlah daripada UMNO. Okay? Daripada UMNO bawa. UMNO telah menandatangani perjanjian dan menggubal undang-undang perlembagaan. Sesiapa saja yang mengemukakan pendapat ataupun pandangan bercanggah dengan parti dikira telah lompat parti. Itu yang pertama. Dan sekiranya mereka berlaku demikian, mereka kena bayar 100 juta ringgit. Ada seorang lawyer lah, so-called lawyer ni dalam TikTok saya dengar dia kata, oh, agreement itu tidak valid kerana itu anti-demokrasi. Saya nak bagi tahu, agreement yang sama kami sign dengan Zuraidah. Dan Zuraidah sekarang ini kena denda masuk mahkamah, kena bayar 10 juta ringgit kepada Parti Keadilan Rakyat. Sebab apa? Saya kata, mahkamah telah menentukan bahawa undang-undang atau perjanjian tersebut dikira valid. Perjanjian yang mengatakan kalau lompat kerana menggunakan, bukan kerana lompat dia, tapi sebab dia menggunakan logo dan itu kontraknya, maka Zuraidah kena bayar 10 juta ringgit. So kalau itu dah ada duluan, mahkamah dah memutuskan. Dengan arti kata lain, boleh selepas ini, mana-mana ahli parlimen yang menandatangani perjanjian 100 juta itu boleh didakwa. Kemudian timbul satu surat. Kononnya PN ada hantar satu 118 SD kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini. Hari ini 118 SD pagi tadi telah datang ke di-Pertuan Agong. Surat daripada PN tau. Mengatakan PN sekarang ini ada 118 serah daripada Agong. PN jumpa Agong dengan 118 AD, berita palsu pejabat ketua pembangkang. Pejabat ketua pembangkang Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong PN bersama-sama dengan akuan bersumpah mereka. Ini berita palsu. Okey. Daripada 120 jadi 118. Sebab raja di London tu kata bahawa daripada 120 tu 2 orang tarik diri. Bila kita teliti senarai tu, rupanya ada nama Dr. Taufik sendiri, Dr. Taufik Johari, anak speaker. Lim Guan Eng pun ada. Mana pula datang nama dia? Pelik kita. So tuan-tuan, saya nak cerita apa sebenarnya SD ni? Siapa
siapa sebenarnya, golongan mana dan kenapa mereka tiba-tiba cerita pasal SD. Baik. Dan sebelum kita cerita pasal itu, rupanya Sanusi pun sudah pick up. Sanusi dakwa SD sudah cukup, tunggu hari sahaja. Datuk Seri Sanusi mendakwa mendakwa Perikatan Malaysia sudah mempunyai jumlah SD yang cukup untuk menumbang ke Kerajaan Perpaduan. Menteri Besar Kedah bagaimana tidak memaklumkan secara terperinci termasuk jumlah SD yang diperoleh. Cukup, sudah, tunggu hari saja, katanya. Boleh berkata demikian mengulas dakwaan SD untuk menjatuhkan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam media melaporkan Ketua Pembangkang menafikan, ini semalam kan cerita, menafikan kononnya Yang di-Pertuan Agong memberi pekenan kepada 118 ahli parlimen. Baik. Bersatu kata tak ada SD. Bersatu kata tak ada SD itu palsu. PAS kata ada. TUN kata ada. Bukan TUN. Cytrotun kata ada. Jadi, apa yang kita boleh conclude dekat sini, tuan-tuan? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Dia sebenarnya macam saya kata itu. Saya nampak, lepas saya fikir sehari ni kan, semalam saya fikir, hari ni saya fikir, kenapa? Yang keluar cerita SD ni, tuan-tuan, datang daripada Cytrotun. Bila saya cek Cytro PN, Bersatu, Cytro Bersatu pun tak carry cerita SD 120 ni. Hamzah Zainuddin, Cytro dia orang, Ratu Naga ke, siapa 2-3 orang Cytro dia orang, saya nampak dia orang tak carry pun cerita 120 SD ni. Yang carry Cytro Tun. Bila saya teliti balik, rupa-rupanya dia orang sudah dapat maklumat bahawa kroni Tun dan anak Tun sedang dan sudah pun disiasat oleh SPRM. Tuan-tuan perasan tak? Cerita kerajaan nak tumbang hari Jumaat tu jatuh hari yang hampir sama pada bangunan Ilham di Sita. Dan jatuh pada hari yang sama bekas PM disiasat SPRM. Bekas PM disiasat SPRM. Dan dalam laporan tersebut, bukan setakat bekas PM, anak-anaknya juga dikatakan disiasat oleh SPRM. Saya baca balik berita tersebut. Ni minggu lepas punya berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri Ketua Sulit minggu ini. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan sesulitnya dipercayai akan dipanggil SPRM dalam minggu ini. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan sedang disiasat kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, siasatan dijalankan juga terhadap kekayaan dimiliki ahli keluarga pemimpin tertinggi berkenaan, termasuk anak-anak dan isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah syarikat yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu itu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID-19. Okey, yang ni mungkin bukan bukan Tun Mahathir. Namun begitu, dekat bawah ni dalam perkembangan berasingan. Yang tu tadi kita cerita 2 PM sama ada Muhyiddin ataupun Ismail Sabri. Sumber berkata SPM juga telah menjalankan kesiasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tinggi disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan gergasi petroleum negara kerugian lebih 500 bilion sehingga 1979. Kenapa tujuan dia orang ni nak dalam kes ini keluar? Cerita ni tak blow up, tuan-tuan, tak meletup. Cerita ni tak meletup. Tiba-tiba yang meletup cerita apa? Cerita 120 SD tu. 120 SD itu meletup. Cerita ni tak meletup. Dan siapa yang kenal Mahathir, dia tahu. Kelebihan Mahathir adalah dia pandai media diversion. Saya bagi contoh. Peristiwa Memali tahun 80-an. Untuk apa, tuan-tuan? Pada masa itu, dia ada konflik dengan timbalan dia. Tun Musa Hitam. Pada masa itu, dia ada konflik dengan Musa Hitam. Dia pergi ke luar negara. Musa Hitam buat keputusan. Akhirnya Musa Hitam yang jadi kambing hitam. Dalam kes Memali.
Sedangkan orang lebih suka Musa hitam daripada Mahathir pada masa itu. In fact, bapak saya ada buku. Ditajuk buku tu adalah 2M. 2M lah, 2M. Saya tengoklah, lebih kurang 2M. Tulisan Syed Hussein Alatas. M tu Mahathir dan Musa. Orang lebih prefer Tan Sri Musa, sekarang ni Tun kot, daripada Mahathir pada waktu itu. Itu diversion. Saya banyak, kalau nak cerita diversion banyak. Ini cerita contoh. So bagaimana dia berjaya gunakan media, gunakan peluang, gunakan apa orang kata peristiwa untuk nak divertkan isu. Now, kita jangan nafikan memali itu peristiwa itu berlaku, kematian berlaku. Tetapi adakah dia sebagaimana yang didakwa? Itu memali. Tuan-tuan ingat tak peristiwa Al-Arkam diharamkan? Itu tahun 80-an, tahun 90-an. Al-Arkam diharamkan. Peristiwa itu berlaku. Al-Arkam tu masih ada sampai sekarang, masih ada. Tukar nama je. Tetapi bukan Al-Arkam tu baru wujud pada waktu itu. Al-Arkam itu dah wujud sejak daripada tahun 70-an, 80-an dah. Tapi kenapa pada waktu itu tiba-tiba dia diharamkan? Sebab Mahathir tengah struggle nak melawan sentimen agama yang dibawa oleh PAS. So dia nak tunjulkan ekstremism di dalam kelompok agama ini. Tahun 90-an. Dan rakyat percaya. 80-an pun rakyat percaya. Masuk tahun 2000. Apa yang berlaku tahun 2000 tuan-tuan? Al-Ma'unah. Kan? Al-Ma'unah pada waktu itu berlaku pada 2 Julai tahun 2000. Saya tak menafikan bahawa Al-Ma'unah itu berlaku. Saya bukan kata itu konspirasi kerajaan. Memang ada rampasan harta pula. Senjata dan sebagainya. Memang ada. Tetapi Mahathir guna peluang itu untuk blow up sehingga rakyat berasa khawatir dan takut. Akhirnya mereka bernaung di bawah Mahathir. Peristiwa apa berlaku tahun 2000 tuan-tuan? Reformasi. 1999. Masuk tahun 2024-23 ini, cerita dia terkeluar. SPRM mula menyiasat. So, untuk divertkan isu itu, cerita ini keluar. Dan saya perasan, dan saya tahu, di kalangan Saitro PN, Tun punya tim dan juga Bersatu punya tim, dia orang gaduh sekarang ni. Dia orang duk bergaduh sekarang ni. Masing-masing duk kutuk diri masing-masing. Masing-masing duk tunjuk mereka yang terpaling. Tapi tak apalah. Itu hal masing-masing internal dia orang lah kan. Dan yang menariknya, bila 120 AD. So, apa kaitan Raja Petra? Tuan-tuan, Raja Petra ni dibayar. Dia ni mercenaries. Dia dah pergi negara luar. Apa dia nak risau? Siapa bayar aku? Aku ceritalah. Aku sembang lah apa sekalipun. Negara kita boleh buat apa? Dia dekat London. Dekat UK. Dia nak cakap apa sekalipun, negara kita tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita tak boleh ambil tindakan pada dia. So, bila dia tunjuk kan, percanggahan dakwaan 120 SD. Pemerhati politik berada dalam keadaan berjaga-jaga setelah seorang penulis blog mendakwa pembangkang memperoleh 120 SD. Pengarah pilihan raya Muhammad Sanusi juga kata sudah cukup. Bagaimanapun semakan terhadap dakwaan Raja Petra dan dokumen yang pegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Apa yang ditunjukkan oleh Raja Petra? Dalam video yang disiarkan pada hari Jumaat, Raja Petra mengangkat 3 keping kertas. Okay, 3 keping kertas yang ini diangkat. 2 keping kertas pertama didakwa sebahagian daripada senarai 5 muka surat ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Saya rasa ni kot. Yang ni, betul. Okay, yang ni lah, dua-dua tu lah. Perhatian lebih teliti pada kedua-dua muka surat itu menunjukkan ia adalah senarai semua 222 ahli parlimen. Okey, betul. So, ada semua senarai 22. Terdapat 6 ruang, iaitu kawasan pilihan raya, nama, parti gabungan, setuju atau tolak. Di bawah 2 jalur terakhir, pilihan ahli parlimen dinyatakan dengan menyalahkan sama ada setuju atau tolak, berwarna putih, manakala jalur yang satu lagi dikelabukan. So, dekat situ dia tulis, UMNO 11 orang yang sign SD, MCA 2, MSC 1, total 14, Muda 1, Warisan 3, GPS 23, JRS 6, Sabah 1, Sabah 2, Bebas Sabah 2, PBM 1, total 37, so PN 72, total 123. Okay, 5 ahli bersatu yang henat akan ikut. Sementara itu, keping kertas ketiga mengandungi jumlah penyokong SD dinyatakan. Okey, now berapa jumlah dia? Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan Raja Petra, 14 daripada UMNO macam saya sebut tadi. Senarai yang dikatakan itu mendakwa Muda, GPS, okey macam saya sebut ya.
Selanjutnya senarai itu mendakwa 3 daripada 5 ahli parlimen akan menyokong. Total 123. Okay, fine. Siapa sebenarnya yang berpaling tadah? Alright. Walaupun keseluruhan senarai 123 ahli parlimen telah menandatangani SD tidak tersedia, terdapat gambaran dia 2 helai pertama yang ditunjukkan oleh Raja Petra. Ini gambaran ini. Gambaran ini nampak. Dia boleh ditunjuk tu nampak. So kita boleh pause dan kita boleh tengok. Senarai di sebelah kiri skrin adalah untuk Perlis, Kedah, Terengganu dan senarai untuk Pulau Pinang. Bagaimanapun, ia tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam sokongan masing-masing. Sementara itu, di sebelah kanan, skrin sebelah kanan lebih sukar dibaca tetapi dipercayai menunjukkan sebahagian Johor dan serta Sabah. Daripada senarai itu, sekurang-kurangnya seorang ahli parlimen BN Johor didakwa menyokong pertukaran kerajaan mengikut senarai yang ditunjukkan. Walau bagaimanapun, lebih ketara bagi ahli parlimen Sabah. Ketiga-tiga ahli parlimen warisan yang patinya berkod warna ungu disenaraikan sebagai menolak SD. Warisan dikatakan menolak, bercanggah dengan jumlah yang ditunjukkan oleh Raja Petra, iaitu dia kata warisan ada 3. Tapi dalam senarai dia kata warisan menolak. So yang mana satu? Warisan terima ke warisan tolak? Tiada seorang pun daripada ahli warisan yang menarik balik sokongan kepada kerajaan paduan, kata ahli parlimen Kota Belud, Munirah Majlis kepada Majlis Malaysia Kini. Sementara itu, senarai itu menunjukkan ada 6 ahli parlimen GRS serta 2 ahli parlimen BN Sabah didakwa menyokong langkah itu. Itu termasuk daripada ahli parlimen BN yang tidak senarai dalam pengiraan Raja Petra. Malaysia Kini cuba mendapatkan maklumat daripada mereka yang terlibat. Ketika dihubungi Presiden PBM dan ahli parlimen tunggal Larry Seng, dia tidak pernah didekati untuk menandatangani sebarang SD. Sebab dekat sini dia kata PBM ada satu, Larry Seng ada satu. PBM ni parti, saya lupa nama PBM, Parti Bangsa Malaysia. Larry Seng, orang Sarawak. Dulu dengan saya. Dia kata tak ada orang datang minta sign SD dengan dia. Bagaimana Sabah? Pencegahan dalam dokumen Raja Petra mengesahkan dakwaan ahli majlis tertinggi UMNO Lokman Adam bahawa warisan dan JRS tidak akan menyertai langkah politik yang dispekulasikan. Bagaimana dengan GPS? Premier Sarawak mengatakan bahawa ini semua adalah masa. Kan? Dia kata, GPS kata, ini adalah semua buang masa. Okay. Okay. Ini adalah kenyataan Abang Joe kira-kira 6 hari yang lalu. Okay. Baiklah, bertemu semula Premier Sarawak Tan Sri. Saya share. Abang Johari Tun Oping menafikan keterlibatan dalam langkah Dubai untuk membentuk kerajaan baru di peringkat persekutuan bersama Perikatan Nasional PN. Katanya gabungan Parti Sarawak GPS pimpinannya tetap dengan pendirian memberi fokus kepada kestabilan politik negara dengan menyokong kerajaan perpaduan untuk menggerakkan agenda pembangunan negeri itu. No, kita yang pentingnya ialah kestabilan kerajaan Malaysia. Kita bersaing dengan rakan-rakan Labour kita. Kalau Malaysia akan kabut ke Datuk, siapa nak ngambil duit ke Malaysia? Nah, kalau investment saya dah masuk, peluang Dia kata kalau kelang kabut macam ni, siapa yang nak bawa duit ke dalam Malaysia? pekerjaan akan kurang. Yang jadi mangsa rakyat. Pemimpin berkebut-kebut pakai apa? Pemimpin buat apa dia? Termasuklah saya macam juga heran juga apa hal nama saya ni masuk dalam Dubai. Nak jadi apa? Perdana Menteri? Ada. Dia kata saya pun heran kenapa nama saya pun dimasuk dalam tu nak jadi apa? Dia kata. Kan? Saya translate lah untuk tuan-tuan. Kan? Kalau tak masa, macam je saya pun terkejut juga. Oh, tidaknya offer saya Perdana Menteri. Saya tahu juga kita nangga baju kita pun. Tangga sukat baju kita. Kita pakai baju sukat tu aja lah. GPS 23 ke. Dah you naik, jangan ngencang you lagi di bawah. Okay. Kan kita follow ye. Okay. Ramai orang tak faham dia cakap tu. Dia kata, dia terletak nama saya sebagai Perdana Menteri. Dia kata, dia letak nama saya sebagai Perdana Menteri. Dia kata, kita pun faham, kita ukur baju di badan sendiri.
Kita ukur baju di badan sendiri, dia kata. Kami ni 23 kursi. Dia lantik kami jadi Perdana Menteri. Kat bawah nanti dia hentam kita. Hencang tu maksudnya hentam. Dia hentam kita sebab kita 23 kursi. PN ada 71 kursi. Takkan yang 71 kursi tak nak jadi Perdana Menteri. Dia letaklah kita jadi Perdana Menteri dulu. Tapi sebab kita 23, akhirnya dia hentam. Kita dia naik. Kita bukan paloi. Kita bukan bodoh. Bang Jo kata. Tak, isunya tuan-tuan, saya macam ni. Raja Petra ni, saya dah tahu dia menipu. Kan? Saya dah tahu lama dia menipu. Dah orang sampai anxiety. Sebenarnya bukan cerita tu, kita kena fokus dengan Tun Mahathir dan anak-anak dia ni. Kena siasat ni. Tu Raja Petra kita tahu dia memang penipu. Muka pun muka penipu. Yang korang bijak pandai ni boleh percaya pada dia tu kenapa? Kan? Okay. Dan yang kedua, Sanusi cakap macam tu Is. Sanusi tu pun dapat daripada Raja Petra. Kenapa? Saya kata tadi, ada dua tim. Satu bersatu. Satu tim Mahathir. Bersama dengan Mahathir itu bersatu ke PAS. So PAS faham apa yang Saitro Tun nak bawa. So dia pun carry naratif yang sama. Faham tak? Sanusi ni propagandis. Dia macam saya juga propagandis. So dia carry apa yang Raja Petra bawa untuk nak lindungi berita Tun yang kita cerita tu. So lepas ni tumbang lagi kerajaan ke Is? Macam ni lah tuan-tuan. Tumbang ke tak tumbang ke, saya macam ni lah. Jadi kerajaan ke, jadi pembangkang ke, saya macam ni lah. Inilah saya. Itulah tuan-tuan. Kita tak risau. Memang rakyat akan sedih. Memang rakyat akan merana negara akan menderita. Kita faham. Kalau tumbang rakyat akan menderita, masa tu pastikan tuan-tuan ada dengan saya, kita hentam kau lunyaikan geng-geng pengkhianat ni. Boleh tuan-tuan? Setuju tak? Setuju tak setuju? Terima kasih. 10,000 orang juga menonton kita malam-malam ni. Panggilan takhir. Untuk mereka yang lagi mancing di Pulau Tuba pada 20-21 Januari ini, tolong hubungi nombor ini sehingga 19 hari bulan Januari. Sekian saja daripada saya. Selamat malam saya ucapkan. Sehingga kita bertemu lagi. Selamat beristirahat. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Dan doakan saya dalam keadaan baik dan sejahtera. #Pasik tuan-tuan. Boleh tak kita bagi last hashtag Pasik. Last hashtag Pasik. Boleh tak? Tolong tuan-tuan. Boleh? Baik. Dan kita kena faham bahawa kepaloyan PN ini memang stupid never finish tuan-tuan. Stupid never finish. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.